Selepas Sungai Petani, Hulu Selangor. Selepas itu, Menteri tolong jawab. Terima kasih Tan Sri. Saya pun juga ada cuma 2-3 perkara saja yang nak disebut. Yang pertamanya ialah tentang 06000 Jabatan Immigration. Saya perhatikan kita ada 2 jenis kaunter untuk sama ada rakyat Malaysia balik melalui pintu masuk, khususnya di KLIA ataupun lapangan terbang LCCT, iaitu sama ada melalui manual ataupun automatic. Dan saya lihat ada terjadi di mana pelawat kita bila masuk dia gunakan manual, tetapi rakyat-rakyat Malaysia juga boleh gunakan automatic gate tu. Jadi ada kes di mana mesin ataupun gate itu tak terbuka dan rakyat kita terperangkap, dan nampaknya tindakan diambil untuk menyelesaikan masalah itu lambat kerana kadang-kadang technical know-how itu tidak ada. Jadi saya nak tanya di sini, bagaimanakah selanggaraan itu dilakukan oleh Jabatan Immigration? Kerana kadang-kadang nampak malu, Tan Sri. Orang rakyat berdiri duk tengok kawan tu duk tersangkut dalam kandang tu, dan nampak seolah-olah pegawai immigration tak boleh nak buat apa-apa. Itu yang pertama, Tan Sri. Yang keduanya tentang immigration juga, Tan Sri. Kalau kita semak dalam berita pada sekitar bulan September 2010, 7 orang pegawai immigration telah pun ditahan di bawah ISA gara-gara kononnya ataupun mungkin benar, tetapi saya nak dapat penjelasan di pihak kementerian di sini, telah memasukkan beberapa dokumentasi yang melibatkan kemasukan orang bukan Malaysia ke dalam Malaysia menggunakan pasport yang dikatakan palsu. Yang saya nak tanya sini, Tan Sri, apakah ataupun kenapakah mereka ini ditahan di bawah ISA, 7 orang ini, sedangkan kita mempunyai undang-undang yang cukup jelas. Kalau sekiranya mereka ini betul-betul bersalah, apakah kita tidak boleh charge mereka ikut undang-undang yang ada di dalam open court, supaya sekurang-kurangnya kita tahu apakah kesalahan yang dikenakan, daripada kita tangkap mereka, tahan mereka di bawah ISA dan kita tak tahu apakah yang sebenarnya terjadi. Yang lebih membimbangkan, kita tak tahu sejauh manakah tahap keselamatan kita telah dibolosi. Takut-takutnya mungkin kita sangkakan 300-400 saja pasport palsu digunakan, mungkin juga 300,000, mungkin juga lebih daripada 300,000. Tetapi kalau sekiranya kita bawa pegawai ini ke open court, sekurang-kurangnya kita dapat tahu satu. Yang kedua, dapat mengikis persepsi rakyat bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Mungkin juga ada pihak-pihak yang terlibat, bukan saja setakat pegawai-pegawai rendah di Jabatan Immigration, mungkin juga pegawai-pegawai atasan. Kalau sekiranya ketua pengarah immigration pernah di-charge dalam open court atas tuduhan korupsi, kenapa tidak 7 orang pegawai ini di-charge? Dan saya dimaklumkan bahawa apabila mereka ditahan, ada pegawai-pegawai yang muda yang mungkin dia cuma dapat arahan daripada pihak atasan. Pihak atasan dimaksud ni sedia apa dia? Adakah mereka pegawai tinggi kerajaan ataupun mungkin juga ahli politik? Jadi dengan tidak membawa mereka ke open court, andaian rakyat kerajaan sedang melindungi pihak-pihak tertentu yang mungkin terlibat dalam kes ini. Sebab itu saya minta penjelasan, kenapa tidak dibawa mereka ini ke open court dan charge mereka, dan mereka boleh memberikan bukti-bukti supaya mereka tidak terinaya. Saya bagi 1 minit saja pada Shah Alam. Shah Alam, ya, 2 kali sudah Shah Alam berdiri, apabila berujar tidak kena mengena, minta pandangan yang berhormat yang Shah Alam tumpang. Kali ini tumpang betul-betul, jangan berujar secara bersendirian. Ya, sila. Mungkin maaflah Tan Sri kerana 3 orang saja yang dibenarkan. Tapi berhubung dengan kes ini, iaitu tentang kes mengeluarkan pasport yang palsu dan ditahan di bawah ISA, saya rasa kita semua memahami bahawa sekiranya seseorang itu ditahan di bawah ISA,
maka ianya bukan merupakan satu kesalahan jenayah, ya, dan kemungkinan kalau dia pegawai kerajaan, gajinya pun terus berjalan, ya. Lalu dalam kes yang seperti ini, walaupun kesalahan itu adalah satu kesalahan yang begitu serius, tetapi tidak ada hukuman yang dikenakan ke atas dirinya yang benar-benar akan dia terasa kesan daripada kesan daripada tindakan itu, kerana tidak akan ada rekod jenayah dan mungkin jalan juga dia punya gaji, ya. Apa pandangan? Saya setuju dengan pandangan Shah Alam, sebab ada pernah berjadi satu kes Tan Sri, malah semasa buku IC dipalsukan, yang jelas menceritakan apa yang berlaku di Sabah dahulu, dalam keadaan kad pengenalan dipertikaikan pengeluarannya di Sabah. Terjadi juga satu kejadian di mana pengarah jabatan pendaftaran itu sendiri dirompak di rumahnya, dan akhirnya Encik Sani terbunuh dalam rompakan rumah itu. Jadi kita tak tahu ada kaitan dengan pengeluaran IC tidak. Tapi isunya sekarang, Tan Sri, kalau sekiranya 7 orang pegawai ini terlibat, dan saya ingin minta penjelasan kepada kementerian, dan kalau betul-betul mereka ini terlibat dalam masukan, dan mungkin kita nak tahu sejauh manakah sindiket ini besar. Jadi janganlah kita tahan mereka di bawah ISA dan tidak bawa di open court, dan kita tak tahu cerita sebenarnya, dan ini membuatkan rakyat gelisah. Kita juga sebagai ahli parlimen gelisah. Kita takut apa yang berlaku jauh lebih besar daripada apa yang dimaklumkan. Jadi yang ketiga dan mungkin terakhir, Tan Sri, tentang bagaimana di bawah polis juga tadi, ada tanah-tanah polis yang telah pun 202000 telah pun di trade off ataupun dibuat JV untuk membangunkan bangunan-bangunan balai polis. Contohnya terdapat sekeping tanah milik polis di Sungai Tani dulu, tanah yang cukup prime, dan dijanjikan pembinaan IPD termasuk IPD Sungai Tani, tetapi Ian, tetapi bila soalan dikemukakan, pihak kementerian tidak memberikan jawapan yang agak jelas pada soalan yang ditanya tidak lama dahulu. Jadi yang saya nak tanya sekarang ini, adakah polisi itu masih berjalan? Contohnya tanah pihak polis diserahkan kepada pihak tertentu untuk membangunkan bangunan, untuk membangunkan IPD, untuk bangunan fasilitis untuk kemudahan polis dan juga jabatan-jabatan lain di bawah kementerian, tetapi terbengkalai. Apakah tindakan yang diambil oleh, ya benar, seminit sekali sikit. Terima kasih Sungai Petani. Dia sebut Pendang dulu. Saya tertarik apabila Sungai Petani menyentuh tentang IPD Pendang tadi. Memang saya banyak kali sentuh, dan saya telah membawa kes ini banyak kali di dalam perbahasan parlimen ini, dan jawapan yang diberi oleh menteri, kalau tak silap saya, lebih daripada 3 syarikat telah mengambil alih syarikat yang diberikan cross subsidi tanah di Sungai Petani tadi ini. Dan saya ingin bertanya, minta Sungai Petani tolong tanya kepada menteri, apakah tindakan yang dikenakan ke atas syarikat yang mula-mula diberi tanah tersebut dan syarikat pengganti untuk membaik pulih bangunan yang orang kata tak siap tersebut. Kerana dah soalan ialah, saya tanya, menteri jawab dia kata 27% dah siap, tetapi baru-baru ini apabila saya balik kawasan, dia roboh dah yang 27% tu, syarikat lain pula yang membangunkan semula IPD tersebut. Terima kasih Sungai Petani. Ya, poin yang berkaitan, ya, Sungai Petani, ya. Di Shah Alam keadaan dia terbalik sikit. Ada satu SMS, ya, PDRM SMS, iaitu Special Material Store yang telah dibina, yang mana yang saya difahamkan bahawa kontraknya lebih kurang 140 juta. Tetapi sekarang ini projek itu sudah terbengkalai hampir 2 tahun, dan saya lihat di dalam P62 ni saya tak nampak, ya, apa-apa yang berkaitan dengan persoalan ini. Lalu saya nak minta sama ada menteri boleh memberikan penerangan, kalau oleh Sungai Petani, tentang status projek ini. 140 juta, tapi sekarang ini sudah terbengkalai 2 tahun. Terima kasih.
Terima kasih Tan Sri. Saya juga ingin masukkan poin yang dibawa oleh Shah Alam dan juga Pendang serta Yan sebenarnya ke dalam ucapan saya, kerana tanah Polis Sungai Petani itu tanah yang cukup prime land, satu tanah yang cantik, tepi highway, dan urusan untuk membangunkan tanah itu sebagai kompleks komersial dah selesai lah, dengan naiknya komersial kompleks, dan tempat itu cukup meriah. Tetapi hak yang sepatutnya dimiliki oleh Polis Terbengkalai, dan saya dimaklumkan, malah saya minta melawat kompleks di Sungai Petani, tapi OSPD kata kalau boleh wabi tak payah datang lah, kita kira bersembang kat luar lah. Saya tak tahu lagi, saya nak minta nak pergi melawat dalam unit itu sendiri, sama adakah unit itu ikut spek ke tidak. Jadi saya nak minta juga Menteri hari ini, kompleks yang telah pun siap di IPD Sungai Petani itu adakah ikut spek ke tidak. Kerana saya belum pergi, kerana saya minta ke OSPD, saya hormat kat dia kata tak payah lamai. Jadi saya pun tak pergi melawat lah. Jadi mungkin jawapan tu, mungkin dia kata tak payah mai tu, orang Kedah tak mai ni tak payah pergilah Tan Sri ya. Jadi saya anggap mungkin saya respect dia, tetapi saya nak minta kementerian sama ada kompleks yang telah pun siap didirikan tu mengikut spek dan dapat CF untuk diduduki. Takut-takut tak dapat CF jadi apa-apa pula kat polis kita. Jadi terima kasih Tan Sri, itu saja.